عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk menyambung kuliah kita, insyaAllah kuliah tafsir kita. Kita dah masuk alam nasyrah dulu kan, Sufyan? Sampai mana ya? So tak boleh ingat lah. Sampai ayat kedua ke? Pertama tu rasa dah dengar dah. Wada'na anka wizra. Tengah tu belum pergi buat ke sini. Ayat pertama saya dah terang saya sebab kita baru mula gitu. Tak silap lah. Lepas saya tak datang sebab saya pergi umrah. Ibu kali umrah 5 sampai 15 November. So lepas tu dapat mengundi lah, sempat mengundi. Yalah, orang ramai sangat lah kat sana ya. Terlalu ramai ya, sebab orang akan mula ni. Dan bulan 12 ni tak tahu mungkin ada kalangan tuan-tuan atau jiran-jiran pergi umrah. Bulan 12 ni very critical kan, sebab ada flight yang cancel, ada yang macam-macam. Sebab bulan 12 ni dia ramai sangat orang nak pergi. Dia bukan flight cancel tapi flight tak cukup. Flight tak cukup. Kasyat orang Malaysia ni, flight tak cukup tau. Kata ekonomi meleset. Tapi pergi juga umrah kan, banyak duit tu orang Malaysia ya. Ramai kalau kita dengar macam-macam lah sekarang ni. Dia bukan flight tu bukan tak cukup sebenarnya, tapi saya cerita sikit lah tu kan, mungkin untuk tuan-tuan punya panduan lah, mana tahu ada niat-niat nak pergi umrah ke dan sebagainya ya, sebagai tips lah orang kata ya. Dia bukan flight tak cukup ya, flight Saudi turun naik je KLIA tu, tapi harga dia sangat mahal. Sangat mahal. Tiket Saudi flight pergi balik saja, flight dia saja 5,000. Flight sahaja. Bayangkan macam mana travel agent nak jual package. Kalau tiket saja 5,000, memang siapa yang kalau berani tu memang dia akan jual 10,000 ke atas lah. 10,000 ke atas, 13,000 fasa sebab dia macam mana nak menampung kos ni kan. Jadi tu hati-hati kalau tuan-tuan cari package umrah dan sebagainya. Saya memang ramai lah sahabat-sahabat anak murid nak pergi umrah. Biasa rujuk dengan saya sebab saya memang kenal ramai travel dan mereka rujuk dengan saya tu tujuan apa, tak kisahlah nak pergi travel apa pun, tapi dia tanya saya okey tak travel ni. Jadi saya kata okey tak okey tu tak kisah sebenarnya, travel besar ke travel kecil ke tak ada masalah, tapi kita kena make sure lah. Pertama sekali kita kena tanya dengan dia, flight tu confirm ataupun pre-book sahaja. Itu kita kena tanya. Takut kita dah mengharap tiba-tiba sampai last minute dia kata cancel. Itu yang kita frustrated ya. Dan kita sebenarnya tak boleh marah dia orang juga, sebab travel ni bukan scam sebenarnya. Dia orang juga kadang-kadang ialah travel pun cari untung juga kan. Dia orang ambil banyak-banyak orang berjemaah-jemaah, tapi sebenarnya tidak boleh menampung. Tak boleh menampung sebenarnya. Sebab mereka mencari keuntungan, tapi ialah sebabkan harapan yang diberi oleh bagi syarikat penerbangan kadang-kadang diberi harapan pada kita, tapi akhirnya harapan tinggal harapan je, maknanya tak dapat tiket tu tak ada sebenarnya. Hotel kat sana tak ada masalah, tiket nak pergi tu, flight nak pergi tu masalahnya. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, saya elok tahun depan lah kot. Saya kalau tak silap saya kebanyakan travel dia penuh sampai bulan 2, bayangkan. Sampai bulan 2 pun penuh juga. Kalau nak pergi bulan puasa ke apa tu cantik lah kalau nak pergi kan. Itulah sekarang ni memang orang sangat-sangat terluca pergi ke sana. Jadi berhati-hatilah bila memilih package dan sebagainya ya. Itu nasihat saya je lah. Baik, kita sambung balik kita punya tafsir dan belajar bahasa Al-Quran berkaitan dengan surah Alam Nashrah ini. Dulu kita dah belajar ayat pertama, saya rasa memang satu ayat saja kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang kaji sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iaitu seperti mana yang saya ajar dulu, alam ni maknanya bukankah, nashrah kami lapangkan ya, laka bagi kamu ni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lapangkan bagi kamu wahai Muhammad sadraka, dada kamu.
Dada kamu, kami lapangkan bagi kamu dada kamu. Maknanya lapang dada. Kita biasa dengar dalam bahasa kita, dalam masyarakat kita, kita sebut berlapang dada. Kita biasa dengar perkataan itu. Berlapang dada ni apa maksudnya ya? Ialah kita sedia untuk menerima apa sahaja ya. Kalau orang putih kata mungkin tak tahulah, minded tu boleh ke kata gitu. Melapangkan fikiran ataupun kita buka minda atau berlapang dada dalam menerima apa juga keadaan. So itu maksud sadrak ya, maknanya dada. Walaupun sadrun ni dada memang di sini lah. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab, sadrun tu maknanya chest, memang di sini, memang di sinilah maksud dia. Tapi berlapang dada di sini bukan hanya secara fizikal kan, kita pun tahu. Bila sebut berlapang dada ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan hikmah, hidayah, ilmu ke dalam hati sanubari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi walaupun Nabi tidak mengenal huruf, ya, Nabi tidak boleh membaca, Nabi tak boleh menulis, tetapi Nabi apabila wahyu itu turun kepada Nabi SAW, wahyu itu dia masuk dalam hati sanubari Nabi secara direct dan automatik Nabi boleh menyebut ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, tak seperti kita lah, kalau kita nak baca Quran kita akan tengok ya, kalau kita bukan hafiz Quran kita akan tengok, kita akan baca satu-satu sebab kita boleh baca kan, kita boleh tengok perkataan tu dan kita boleh baca dan kita tidak buta huruf ya. Tapi Nabi buta huruf bukan satu keaiban. Kalau kita buta huruf dia, manusia biasa kalau buta huruf ya, ABC pun tak kenal, 1, 2, 3 tak kenal, alif patah, Pak Haji mata buta pun tak kenal. Itu memang problem tapi bagi Rasulullah itu tidak, kerana itu adalah mukjizat. Sebab kalau Nabi tu hebat macam kita ni, ada degree, ada master, ada belajar kat sekolah, ada belajar kat universiti, lagi orang tak percaya Nabi. Nanti orang akan tuduh Nabi buat kajian ke, buat belajar dengan orang Yahudi ke, belajar dengan orang Nasrani ke, belajar kan. Sebab cerita-cerita dalam Al-Quran kan banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi itu adalah orang kata satu pengertian yang sangat besar dalam ayat yang pertama lah. Baik, ayat yang kedua, saya akan mulai diri untuk tulis kat sini. Kalau tuan-tuan boleh nampak insyaAllah. Baik, ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wisrak. Okey, wa wada'na 'anka wisrak. Okey, wa wada'na 'anka wisrak. Jadi kalau baca slow-slow dia jadi lupa. Sebab kita kalau dalam nasyah kita baca satu nafas kan? Ya, baca satu nafas je. Sebab kita dah biasa hafiz surah Al-Nasyah kan? Jadi bila kita baca slow tu dia ni sikit kan? Baik. Wa wada'na, okey, waw yang pertama ni seperti biasalah. Waw ni dan. Waw tu maknanya dan. Ataupun dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan ingat kita pernah belajar dulu, iaitu dipanggil harful ataf, dipanggil harful ataf. Harful ataf ni kalau dalam bahasa Arab maknanya kata hubung. Kalau kita belajar BM tu disebut kata hubung. Kata hubung ni dipanggil harful ataf dalam bahasa Arab, harful atfi ya. Dan maknanya dan lah sini. Dan yang kedua, wada'na. Wada'na ni kalau ikut makna asal, wada'na ni kalau ikut makna asal, maksud dia adalah kami letakkan. Kalau wada'a ni dalam bahasa Arab maknanya kami letakkan. Kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan maudhu', biasanya dikaitkan dengan hadis ya. Hadis maudhu', hadis maudhu' ni hadis palsu. Hadis palsu maksudnya. Tapi maudhu' tu bukan maknanya dia palsu tau. Maudhu' ni maknanya diletakkan. Hadis yang direka-reka atau hadis yang diletakkan dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi tak cakap pun tentang hadis tu. Contoh seperti hadis palsu pun dia. Contoh seperti utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Ramai orang kata itu hadis. Tapi itu bukan hadis. Itu kata hikmah saja. Kalau kita sebut kata hikmah boleh lah. Maksud bila kata tuntutlah ilmu ke negeri China, maksudnya apa? Kalau kita boleh cari ilmu sampai jauh macam mana pun kita pergi cari.
Tapi zaman sekarang Ustaz datang jumpa tuan-tuan lah. Ini zaman moden kan. Kalau dulu anak murid cari tok guru kan. Sekarang tak apa, tok guru bawa kereta datang lah, bukan jauh pun kan. Macam tu. Jadi maknanya itu perkataan wada'ah. Tapi dalam ayat ni tuan-tuan, dia sebenarnya di sini dia tidak membawa makna letak lah. Sebab dia biasalah dalam bahasa Arab ni, bila kita bahasa Al-Quran pun ya, kita tengok ayat tu secara keseluruhan, dan di situ baru kita boleh tahu apakah makna yang sebenar. Walaupun saya sebut tadi makna sebenar dia letak, tapi di sini makna dia adalah kami ringankan. Sebab dia ada anka kat sini, dia dalam bahasa Arab memang begitu. Dia kalau ada satu benda belakang dia tu, kita kena tengok dulu, adjust dia punya maksud. Ya, kita adjust maksud dia, dia tak sama macam asal. Asal makna letak, tapi kat sini makna dia kami ringankan maksudnya. Ya, kami ringankan. Anka maknanya dari kamu. Anka dari kamu. Dari kamu. Ya, dari tu kamu. Seperti mana kita belajar dulu, saya pernah terangkan. Ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil harful jar. Kata sendi. Kalau tadi kata hubung, tak tahu kena ulang kaji balik PM, tengok ni kata hubung tu apa, kata sendi tu apa ya. Kalau kata hubung ni macam dan, ya, tuan dengan. Tapi kalau kata sendi ni macam ni, daripada, dari, macam tu lah. Kalau kita ingat balik kita belajar cik-cik tu kan, bahasa Melayu ya. Jadi itu maknanya dipanggil dari kamu, dalam maksudnya. Wizrak ni apa? Wizrak ni maksud dia adalah beban kamu. Beban. Maknanya Allah SWT kata apa? Dan kami ringankan bagi kamu beban kamu. Kami ringankan bagi kamu beban kamu. Apa maksud meringankan beban? Apakah beban yang Nabi SAW tanggung sebenarnya? Beban dakwah sangat berat pada Nabi. Beban dakwah. Sebab Nabi SAW ketika Allah turunkan wahyu itu, Nabi terpaksa ya berdakwah kepada orang-orang yang mengenal Nabi, mengenal Rasulullah SAW, mengenal sosok tubuh dia, mengenal akhlak dia, tahu Nabi itu macam mana. Tetapi apa yang Nabi nak sampaikan tu adalah sesuatu yang pelik pada mereka, yang ganjil, yang pelik. Sebab mereka zaman jahiliah, berapa tahun tuan-tuan zaman jahiliah? Ustaz tak ingat lah, Ustaz ada cerita dulu ketak semua pendatang tu. Zaman jahiliah ni tempoh dia berapa lama? Rasa-rasa saya bagi objektif lah ya, supaya kita tak mengantuk ya. A 100 tahun, B 150 tahun, C 200 tahun. Saya bagi setiga je lah, nanti pening pula kebat kan. 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Tuan-tuan rasa berapa? Ya, 200 kan? Logik juga kan? Di tengah-tengah jawapan dia 150 tahun. Bayangkan ya, orang jahiliah 150 tahun, tok nenek moyang segala keturunan ya, menyembah berhala, sebanyak-banyaknya berhala itu, patung dan segala-galanya, 360 patung kalau kita belajar pendidikan Islam, sejarah kan, 360 buah patung yang ada di keliling Kaabah itu. Bayangkan, kalau Nabi bagi diskaun, okey 360 jangan sembah banyak-banyak, sembah 100 je. Mungkin logik dan boleh diterima, katakanlah kan. Tapi Nabi kata apa? Buang semua berhala, buang semua. Sembah Allah yang satu, dan Allah itu tidak berupa seperti patung atau berhala ataupun pokok ataupun matahari ataupun apa. Allah tidak sama dengan apa juga. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak menerima sesuatu yang sangat drastis. Kita sendiri dalam budaya Melayu ya, tapi sekarang Alhamdulillah ramai orang banyak berkesedaran. Contoh yang paling jelas adalah adat-adat resam dalam perkahwinan. Bayangkan bagaimana kan, kalau dulu kita kahwin macam mana. Saya yakin orang sini pun ramai. Saya pun dah 18 tahun kahwin contohnya kan. Zaman-zaman kita mungkin awal 2000 lebih kita kahwin. Tapi kalau mak ayah kita dulu bagaimana, berapa persalinan nak pakai Jepun, pakai Korea, macam Piala Dunia, pakai pakaian itu, pakai Bollywood, pakai macam, betul tak? Zaman dulu, sekarang tak buat tu kan. Macam mana dengan
pakai tutup aurat ke tak tutup aurat. Ada orang sanggup buka tudung kerana nak jadi pengantin. Ramai orang macam tu. Sekarang alhamdulillah dah tak ada lah. Kalau dulu-dulu ada, ya, pakai tudung tapi dia pengantin buka sebab nak pakai cucuk sanggul. Kan? Adat menepuk tawa contohnya bagaimana? Kan? Jadi itu kita yang Islam. Kita masih lagi susah nak lari daripada adat-adat resam yang dikatakan hampir menyerupai ajaran Hindu. Tapi ada lagi orang masih buat. Sampai sekarang mungkin ada sedikit-sedikit. Tapi bagi orang yang sudah berkesedaran, mereka akan tinggalkan budaya-budaya ini. Sebab itu kita orang Islam pun macam tu. Tuan-tuan bayangkan kalau orang jahiliah tu bagaimana. Sebab itu beban dakwah Nabi sangat-sangat berat. Sangat berat pada Nabi. Tapi itu yang saya dah sebut masa dulu mula-mula mengajar surah ini itu bulan lepas, iaitu ayat ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai motivasi, pangsa, motivasi, encourage, nak menggalakkan Nabi supaya meneruskan perjuangan itu. Walaupun berat macam mana pun, Allah SWT motivate Nabi untuk buat juga. Jangan risau, kerana Allah sentiasa di situ. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi jangan bimbang, jangan risau. Walaupun berat, teruskan saja. Itu sebenarnya bergemang dulu orang kita kalau cerita ayat ni kan. Sebab memang ayat ini dia memang menceritakan tentang betapa beratnya dakwah Nabi itu sebenarnya. Beban. Jadi bisa. Mungkin kita biasa dengar kalau kita baca ayat Quran yang lain, wala taziru waziratu wisra ukhra. Kadang kita baca dalam ayat-ayat Quran ya, mungkin surah An-Najm apa tak ingat Ustaz. Lebih kurang macam tu ya, wala taziru waziratu wisra ukhra. Biasanya ayat itu dikaitkan dengan apa? Tak ada orang lain yang boleh menanggung beban orang lain. Beban yang berdosa. Dosa orang lain kita tak akan tanggung. Sebab dosa kita je tanggung. Kalau yang dikatakan bersubahat ke apa ke, itu kalau kita, ialah kalau kita ada saham kalau orang tu buat jahat tapi kita yang galakkan dia buat jahat, kita ada saham situ. Tapi kalau orang tu punya dosa sendiri, dia yang tanggung. Dia takkan kata kan, macam contoh yang kita dewasa kan, macam anak-anak kita yang kalau belum balik masih tanggungjawab kita kan. Tapi kalau anak-anak tu dah balik contohnya, anak perempuan dia cepat balik kan, lepas tu anak lelaki, macam mana cara mereka. Kalau kita dengar khutbah baru-baru ni hari Jumaat, kalau yang khutbah di Selangor ni lah, saya pun baca khutbah tu tentang bagaimana kepentingan solat, bagaimana nak didik anak-anak kita menjaga solat daripada kecil, bila mereka dah remaja, bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita tu kan. Bayangkan anak tuan ada anak saya sendiri, tiga-tiga dah balik, tiga-tiga dah dewasa. Bayangkan macam mana kita nak jaga anak remaja kita kan. Masa kecil lain cara didikan dia kan, bila dah remaja lain pula kan. Itu memang berat tanggungjawab ibu bapa ni. Kita kena ambil berat sangat-sangat daripada anak kita kecil. Baik, inilah. Baik, faham saya sebut dia. Okey. Kemudian yang seterusnya tu yang lebih detail lagi diceritakan, masih ada kaitan dengan beban dakwah Rasulullah SAW ini. Allah SWT sebut tadi, kami ringankan bagi kamu beban kamu kan. Alladhi anqadha zahrak kan. Anqadha zahrak. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi ni Ustaz dah pernah ajar dulu. Alladhi maknanya yang ya, dan dipanggil dalam bahasa Arab sebagai isim mausul. Isim mausul ya, ismun mausul. Mausul ni maknanya yang. Orang yang, macam Ustaz beritahu sebelum ni, tak apalah kita ulang kaji sikit. Kalau bahasa Melayu dia pakai yang untuk semua. Lelaki yang, perempuan yang, orang yang, gajah yang. Dia kira haiwan ke, manusia ke, ramai ke, sikit ke, semua yang. Kalau bahasa Melayu standard semua. Tapi kalau bahasa Arab ni macam-macam. Yang selalu kita dengar khutbah Jumaat ya, sebelum kita lena di ulit mimpi masa khutbah Jumaat tu, kita sebut apa? Kita biasa dengar khatib sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu alladzina. Kalau alladzina tu untuk ramailah, wahai orang-orang yang beriman kan. Dia bila alladzina ni untuk plural ataupun untuk jamak, untuk ramai. Sebab itu kita biasa dengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi untuk sini alladzi satu sajalah, sebab
yang Allah SWT yang mengurangkan beban Nabi. Tapi kalau ikutkan tadi, kita kaitkan dengan ayat yang sebelum tadi, iaitu yang beban tadi itulah. Beban itu yang buat apa? Allazina yang al-anqadha ni apa makna? Memberatkan. Beban itu tadi yang memberatkan zahrak, kalau belakang, kalau ikut makna asal belakang kamu, ataupun tanggungan kamu. Maknanya Allah kata, kami ringankan bagi engkau, bagi kamu, beban kamu yang memberatkan belakang kamu. Bayangkan tengok anak-anak kita sekolah, betapa beratnya beg mereka. Budak sekarang makin lama makin comel, tak macam kita dulu. Kita dah ada satu dini. Anak sekarang dia comel je satu, dia dua, Allah halunya. Kan? Kesian kan tengok dia pikul beg. Saya tengok anak saya, Allah, saya punya tangan ni tak boleh angkat berat. Jadi bila saya angkat, ya Allah, beratnya, Masya Allah. Yalah, kita sekolah macam tu juga, tu berat. Kita nak minta lah Menteri Pendidikan baru ke tengokkan. Tu senior saya Samten tu. Fadhil Siddiq itu adalah anak Datuk Siddiq Fadil. Anak Datuk Siddiq Fadil. Ya, dan dia senior saya. Saya form 4, dia form balik. Saya form 1, dia form 4. Sampai sekolah agama perlahan. Dia tak pindah sekolah lain tu, memang dia sampai form 5. Dia memang daripada sekolah dia memang outspoken. Dia memang macam tu. Dia agak tegas, dia lawyer dekat UIA ni. Ya. Jadi mudah-mudahan ada lah sesuatu yang baik lah, ya. Baik, jadi itulah. Bila kita tengok beban tu berat, kita tengok anak kita angkat benda macam angkat batu belakang badan. Bagaimana dengan dakwah Rasulullah? Memanglah dakwah tu tidak dipikul secara zahir di belakang Nabi, kan? Tapi dia punya beban tu memang dahsyat. Berat dia bukan angkat batu, lagi berat daripada batu lagi. Ya, nak berdepan dengan Abu Lahab, nak berdepan dengan Abu Jahal, nak berdepan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy tu, kan? Bukan senang tu. Kan, sebab pemimpin Quraisy ni dia sangat kritikal. Dia jadi sangat kritikal. Apa sahaja yang Nabi sampaikan, sebab dia anggap Nabi itu kedudukan lebih rendah martabat daripada dia. Sebab orang musyrikin Quraisy ni, mereka merasa begitu sebab apa tahu tuan-tuan? Sebab dua perkara. Pertama, sebab mereka ada kuasa. Ada kuasa. Sebab itu pasal kuasa orang boleh bergaduh, macam dan sebagainya. Yang kedua, sebab mereka ada harta, kekayaan. Orang musyrikin memang kaya raya. Sebab itu bila dua perkara ini, ya, disebabkan itulah orang-orang pemimpin Quraisy sangat sukar untuk menerima Islam. Kenapa? Kerana Islam menyamaratakan kedudukan. Tak kira lah kau menteri ke, kau anak orang biasa ke, rakyat marhain ke, sama sahaja di sisi Islam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Pertama, itu pasal orang-orang hamba abdi senang masuk Islam. Sebab mereka rasa, wah, aku sama dengan Abu Lahab, aku sama dengan Abu Jahal, lebih baik aku masuk Islam. Kan? Takkan nak duduk terus dalam keadaan tertindas. Nampak kan? Harta pun begitu. Sebab mereka orang Quraisy ni, mereka suuzon dengan Islam, mereka bersangka buruk dengan Islam. Sebab mereka rasa, kalau aku ikut Muhammad nanti, kekuasaan akan hilang, ya, pangkat akan hilang, jawatan akan hilang, dan harta akan hilang. Ada Islam macam tu. Tuan-tuan tengok siapa orang-orang kaya yang masuk Islam di antara yang awal, kan? Antara khalifah-khalifah tu semua majoriti kaya. Osman, Omar, semua. Adakah dia orang dirampas harta mereka? Tidak. Kan? Macam Abdul Rahman bin Auf contohnya, kan? Jutawan, bilioner, sahabat bilioner yang sangat kaya. Ada tak harta dia hilang apabila masuk Islam? Tak ada. Malahan dia pula ikhlas bagi. Harta dia semakin banyak menjadi seorang Muslim, jadi seorang mukmin, jadi sahabat, dijamin masuk syurga pula, insyaAllah. Hebat. Ya, itulah. Ya, jadi sebab itu bila disebut yang memberatkan belakang Nabi SAW, memang sangat berat. Tapi Allah beri motivasi kepada Nabi, sebab Allah yang akan ringankan beban tersebut. Kemudian apa lagi ayatnya? Wa rafa'na laka dhikrak.
boleh cantik-cantik macam ni. Pesan saya memang kalau sekolah cantik lah. Kalau dah jadi lecturer memang tak apa nak cantik. Tapi boleh lah Yang penting faham lah. Wa rafa'na, apa makna wa rafa'na? Kami angkat, kami angkat ataupun kami tinggikan, boleh juga. Laka, bagi kamu, sebutan namamu. Kami angkat atau kami tinggikan bagi kamu sebutan nama kamu. Apa maksud? Rafa' ni tinggi. Ada orang nama Rafi'i, Rafi'ah, kan? Rafa' ni tinggi. Warfa'ni warzuqni, yang kita baca doa dulu antara dua sujud kan. Sebut warfa'ni, angkatlah darjat. Laka, bagi kamu. Ya. Yang tadi pun saya pun nak sebut wada'na apa semua ni. Kalau dalam kaedah bahasa Arab kita panggil fi'lun madin. Fi'lun madin ni apa? Past tense. Past tense, kata kerja telah berlaku. Ya. Jadi dia kata kerja yang telah berlaku. Jadi kenapa, apa maksud ayat ni? Kami angkat atau kami tinggikan bagi kamu sebutan nama. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat ataupun nama Rasulullah tu sangat mulia. Kalau dalam Al-Quran, kalau nabi-nabi lain, Allah sebut namanya tu direct saja. Ya Adam, wahai Adam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Musa, wahai Musa. Tak ada Allah panggil wahai Nabi Musa, wahai kekasih Allah Musa ke, wahai kekasih Allah Ibrahim ke. Sebab Nabi Ibrahim kekasih Allah Khalilullah. Khalil itu kekasih lah, kan? Tapi dalam Al-Quran Allah tak pernah pun sebut. Kalau Nabi-Nabi itu daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah sebut dengan gelaran-gelaran. Tidak ada. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam Al-Quran, bila Allah seru Nabi, Allah akan panggil Nabi dengan gelaran apa? Wahai Nabi, wahai Rasul. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, jumpa ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, wahai Nabi, wahai Rasul. Memang dia tak refer kepada yang lain, melainkan Rasulullah SAW sahaja. Dan bila kita baca tu, ini refer kepada Nabi apa? Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke? Tak. Jumpa je Rasul, jumpa je Nabi, confirm memang Rasulullah SAW. Bayangkan Allah SWT panggil Nabi dengan gelaran. Macam kita, kan? Kita panggil mak ayah kita, mak, ayah. Ada panggil nama dia, kan? Macam nama ayah saya Baru, panggil Baru, oh Baru, macam tu. Boleh tak? Memang kena seliki lah. Kena sepak lah kan. Orang panggil kamu Melayu kata kau ajar kan? Ataupun kita jumpa siapa-siapa. Kalau bukan family kita pun, kita jumpa pakcik, kita panggil pakcik. Kita jumpa abang, kita panggil abang, kan? Panggil kakak, panggil makcik dan sebagainya. Sebab kita hormat orang yang lebih dewasa ataupun yang lebih berumur daripada kita, kan? Itu kita sebagai tanda hormat. Allah SWT panggil Rasulullah. Boleh je kalau nak panggil wahai Muhammad, kan? Tak ada masalah pun. Tapi Allah sendiri panggil Nabi dengan gelaran. Bukanlah maknanya Rasulullah tu lagi hebat daripada Allah, tidak. Tapi menunjukkan bahawa dalam banyak-banyak Nabi, dalam banyak-banyak Rasul, Rasulullah SAW sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah SWT panggil Nabi dengan gelaran. Itu belum cerita nama-nama Rasulullah lagi, nama-nama dan gelaran-gelaran Rasulullah SAW. Kan? Kalau Nabi-Nabi lain ada gelaran dia juga, tapi tak banyak. Kalau macam kita tahu Asma'ul Husna, kan? Kita nasyid Asma'ul Husna. Ada berapa banyak nama Allah? 99, kan? Nama Allah ada 99. Nama Rasulullah ada berapa? Nama Rasulullah ada 200, tuan-tuan. 200 nama gelar Rasulullah. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu, kan? Yang kita tahu yang popular sekali selain daripada nama Nabi Muhammad, dalam surah Saf kita jumpa Ahmad, ya, ataupun kita jumpa An-Nabi, Ar-Rasul. Okeylah, yang dalam Quran tu memang ada. Ataupun
yang biasa kita dengar kalau bila musim Maulidur Rasul, kita akan dengar Al-Amin biasanya kan, gelaran yang diberi oleh orang Quraisy kepada Rasulullah SAW sendiri. Al-Amin, gelaran Al-Amin itu bukan Nabi yang bagi gelaran kepada diri dia. Abu Lahab, Abu Jahal yang bagi, geng-geng mereka. Tapi akhirnya mereka yang kata Nabi itu pembohong, pendusta dan sebagainya. Nampak kan? Itu lagi bagi gelaran tapi kemudian mengecam semula. Tapi nama Rasulullah banyak. Kita boleh jumpa, kalau kita dekat sini, kita boleh adalah satu buku. Saya pernah kuliahkan buku itu di Masjid Jami' Kajang dan beberapa surau yang lain. Nama buku itu 101 nama dan gelaran Rasulullah SAW. Buku itu diterbitkan oleh Telaga Biru. Saya tak pasti dalam pasaran masih ada tidak buku itu. Tapi buku itu sangat-sangat bagus. Kalau kita nak baca dan nak tahu, tapi dekat situ dia bagi 101. Kenapa 101? Kenapa bukan 200 kan? Maknanya mana lagi 99? 101 ni adalah yang jelas dalil dan dalil Al-Quran dan dalil hadis yang sahih. Yang memang 101 ni memang dia ada dalil, dia ada evidence, dia ada bukti bahawa ada ayat Qurannya dan ada hadisnya. Ada 101. Memang bagus sangat buku tu. Yang buku lama tu warna biru lah. Mungkin tuan-tuan boleh cari dekat Shopee ke dekat website Telaga Biru. Kalau nak beli sini boleh beli kat situ lah. Bagus sangat buku tu, memang bagus ya. Karangan Ustaz Ahmad Afnan Fatil, kalau tak silap nama Ustaz yang buat buku tu. Memang bagus sangat buku tu. Dan lagi 99 tu tak ada dalil. Tak ada dalil 199. Tapi kita boleh jumpa nama-nama Rasulullah dekat mana tau? Dekat Masjid Nabawi. Dekat Masjid Nabawi, dekat kalau kita nak ziarah makam Rasulullah SAW, kalau tuan-tuan ada pengalaman ke sana, ya, bila kita nak ziarah makam Rasulullah, katakan daripada sana pintu yang masuk, terbalik daripada sana lah, daripada sana, sebab bila kita jalan daripada arah sana ke sini, mihrab imamnya ada di sini, mihrab imam yang lama. Sebab sekarang imam dia bila solat, dia solat dalam raudhah. Imam dia solat dalam raudhah. Kalau dulu sebelum ini imamnya di depan. Dia lebih kurang ada 3-4 sah, lepas tu raudhah belakang. Jadi 3-4 sah ni dekat dinding-dinding ni, macam dinding surau tuan-tuan ni lah. Di sini tempat imam, dinding-dinding ni penuh dengan nama Rasulullah. Saya kalau bawa jemaah ataupun orang Malaysia yang lalu dengan saya, jalan sama-sama, saya akan tunjuk. Sebab ramai orang tak tahu bahawa dinding depan tu, bila kita tengok dia ada bulat-bulat, ada 4 segi, yang 4 segi itu memang nama Rasulullah SAW. Tapi dalam tulisan khat lah kan. Jadi kita kena perhati betul-betul. Banyak nama Rasulullah tu, Rahmatullah, Nabiullah, Habibullah, Abul Qasim, banyak sangat-sangat. Ni'matullah, banyak sangat lah. Asy-Syafi' Al-Musyaffa', tu antara nama-nama yang kita sendiri pun jarang dengar. Tapi maksud dia kita faham, orang yang memberi syafaat, orang macam-macam. Jadi memang menarik kalau kita ada rezeki pergi ke sana, tuan-tuan boleh tengok sendiri apa. Ingat apa yang Ustaz cakap, mana tengok sebelah kanan. Bila jalan nak pergi makan Rasulullah tu, tengok sebelah kanan, memang nampak dalam ada kat kotak-kotak tu. Dan ramai orang tak tahu bahawa itu nama Rasulullah. Ramai, saya tanya hatta orang yang banyak kali pergi pun, saya tanya apa yang ada dekat kotak tu. Tak tahu lah Ustaz, itulah nama-nama Rasulullah. Orang tahu. Jadi benda tu sangat mustahak kita kena tahu. Sebab itu kita kena perhati. Bila kita pergi sana, sayang kalau kita tak perhati semua apa yang ada dalam masjid. Sebab itu bila disebut bahawa kami mengangkat gelaran atau sebutan nama tu, sebab itulah. Nampak tak motivasi yang Allah bagi pada Nabi? Maknanya walaupun beban tu banyak, tapi engkau hebat. Engkau mempunyai gelaran yang hebat. Nama engkau sangat hebat. Bukan hanya makhluk di bumi, makhluk di langit pun menyanjung engkau. Itu kehebatan bila Allah bagi motivasi. Bayangkan kalau kita sendiri pun tengah down contohnya, ya, tengah dalam keadaan orang kata kesedihan ataupun ada masalah dan sebagainya, kan kita sebagai manusia biasa perlu ada orang bagi semangat, kan, bagi motivasi, bagi perangsang, ya, bagi orang kata nasihat, ya. Bila kita dapat nasihat tu sekurang-kurangnya melega, kan, melegakan. Kalau tak dapat selesai masalah kita 100% pun dapat melegakan kita, dapat sesuatu aura yang positif dan sebagainya, kan. Jadi benda-benda macam itulah yang diperlukan oleh Nabi SAW, ya, bila berdepan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Seterusnya apa? Fa inna ma'al usri yusra, kan? Betul. Okey.
fa inna ma'al fa inna ma'al usri yusra. Dan dia berulang 2 kali kan. Berulang 2 kali betul. Jadi saya tak payah tulis 2 kali. Jadi dia sekali dah tu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ya, ma'a bersama, al-usri kesusahan atau kesukaran kan, kesusahan, yusra kesenangan. Nampak ayat sangat memberi motivasi. Setiap sesuatu yang sukar pasti ada kesenangan. Ataupun dalam keadaan atau masyarakat kita akan sebut setiap sesuatu tu pasti ada hikmahnya. Setiap sesuatu yang berlaku, terutama yang berlaku tu, kalau benda yang agak kurang baik tu, maka setiap sesuatu tu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Apa juga yang berlaku dalam situasi kita sekarang. Saya bukan nak cerita politik, tidak. Tapi maksudnya dalam situasi sekarang, kita selalu doa. Sebelum kita mengundi, kita dah doa. Allahumma walli khiyarana wala tuwalli ala umurana syarana. Ya Allah, berikanlah kepimpinan kepada orang yang terbaik di kalangan kami, dan jangan berikan kepada orang yang buruk di kalangan kami. Kita dah doa, Allah dah bagi, itulah takdirnya. Tak boleh kita kata ini itu kan, kecam sana sini apa semua. Saya bukan cokok siapa-siapa atau siapa-siapa pun, tapi kita dah minta pada Allah, Allah dah bagi, dan akhirnya kita kecam balik. Itu satu benda yang tak baik sebenarnya. Tak baik, sebab takdir Allah tu telah termaktub. Kita tahu memang semua orang tak boleh move on dengan apa juga yang berlaku, sama ada baiknya atau buruknya. Memang orang tak boleh move on benda ni. Tapi itulah yang kita minta. Itu kita minta. Benda tu viral, doa-doa tu semua viral. Allah mawalli umurana, sampai dalam khutbah Jumaat. Sebulan khutbah politik. Saya baca tiap-tiap minggu, rasanya macam aku ikut politik. Rasanya. Sebab tiap-tiap minggu kan kita baca kepimpinan kita. Tapi bagus khutbah tu. Yang saya rasa secure sebab khutbah tu daripada Jais, bukan saya yang reka sendiri. Kita bimbang juga kadang takut orang kata ustaz berpolitik dekat atas mimbar. Tidak, memang itu khutbah Jais yang keluar. Baguslah khutbah tu. Tapi itulah kita katakan, apa yang berlaku tu, itulah hikmahnya. Tak kisah siapa juga kita sokong, tak kisah apa juga, tapi itulah takdir yang Allah bagi. Kita kena terima. Ada orang suka, ada orang tak suka. Terpulanglah pada masing-masing, tak ada masalah itu kan. Tapi kita kena terima dan kita kena redha apa yang telah Allah tetapkan. Kita tengok kalau tak elok, kita tukar sajalah pada masa akan datang. Contohnya begitu. Tak perlu kita nak apa kata macam-macam kan. Siapa juga naik dia memang macam tu, kita tetap macam ni juga. Siapa naik pun macam inilah kita. Jadi cuma kita mengharapkan sesuatu yang terbaik lah untuk rakyat kita kan, masyarakat kita yang susah, yang terbeban dengan macam-macam. Kita tahu benda tu. Itu je kita harapkan, ya. Jadi itu pasal apa yang berlaku ni sama konsepnya. Kenapa saya cerita itu? Sebab nak kaitkan dengan isu semasa dan juga apa yang Allah takdirkan pada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap sesuatu yang sukar itu pasti ada kesenangan dia. Macam tu juga pada Rasulullah SAW kan. Nabi terpaksa menanggung beban, Nabi terpaksa buat apa juga, ya, terpaksa berdepan dengan macam-macam manusia, tribulasi, macam-macam masalah, macam-macam itu. Tapi Allah kata apa? Kamu jangan bimbang. Setiap benda yang susah tu di hujung mesti ada kesenangannya, mesti ada kebaikan. Macam kita kan tuan-tuan, daripada kita kecil, betapa susahnya. Bukan semua orang daripada kecil hidupnya senang. Mak ayah kita, mak bapak kita kan, bukan semua orang yang senang. Tapi Alhamdulillah sekarang bila kita dah selesa begini dalam kehidupan yang baik, bolehlah bagi sedikit, apa orang kata, bagi kat mak kita duit setiap bulan, ayah kita duit setiap bulan. Mereka memang tak minta, tapi kita yang nak bagi mereka. Sebab apa? Untuk belanja mereka, ataupun mereka sendiri pun orang dah senang sekarang. Tapi tak salah untuk kita bagi, untuk dapat keberkatan, memberikan rezeki sikit pada mereka di kampung dan sebagainya kan. Jadi benda macam tu lah. Kalau kita fikir balik, dia sangat sesuai, bukan untuk Rasulullah SAW dia, tapi untuk kita juga sebenarnya, ya? Itu pentinglah kita kena faham. Baik. Kemudian ayat yang tu sama, kita terus langkah saja. Fa'idah, betul kan? Fa'idah faragta fansab. Ini pun motivasi, Masya Allah. Fa'idah faragta fansab. Fa'idah faragta, mana usah ijri. Fa'idah faragta fansab. Maka apabila
Faraghta, kamu lapang. Lapang dari apa? Dari melakukan kebaikan. Maka teruskan kebaikan yang lain. Masya Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Apabila kamu selesai melakukan satu kebaikan, adakah kamu perlu rehat? Hari ini dah buat sedekah, tak apa, sebulan lagi buat sedekah. Ya? Hari ini dah tolong orang, tak apa, sebulan lagi buat tolong orang. Confirm tak kita hidup sebulan lagi? Bukan kata confirm sebulan, besok confirm tak hidup? Siapa berani besok confirm saya akan hidup 100% confirm? Angkat tangan. Ustaz belajar kat sini. Tak ada siapa kan boleh garanti. Sebab itu bagaimana Allah SWT, bukan hadis Nabi, ni ayat Quran. Kalau kita dah buat kebaikan hari ini, bukan suruh rehat, teruskanlah kebaikan-kebaikan yang lain. Apa yang kita boleh buat? Besok kita nak buat, lusa kita nak buat, tulan kita nak buat. Orang kita bagus, kita ada sedekah subuh, kita ada apa, hari Jumaat orang rajin bersedekah, bagi makan apa semua kan. Kat masjid tu banyak makanan. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, buah-buah ni pisang kan, buah yang rasmi hari Jumaat, buah pisang ada, okey lah kan. Tapi jangan kita fikir kalau nak buat baik ni hari Jumaat je. Macam saya cakap tadi lah, kita bukan boleh confirm hidup, tapi insyaAllah kita minta pada Allah panjang umur supaya kita boleh buat baik dengan orang, manfaat dengan orang kan. Tapi tak ada siapa yang boleh garanti kita. Sebab itu kalau boleh kebaikan kita buat setiap hari, tak banyak bersikit. Apa yang kita fikir hari ini? Apa kebaikan saya nak buat hari ini? Apa benda saya nak buat hari ini? Apa benda saya nak tolong orang hari ini? Apa benda yang saya boleh bagi manfaat pada orang hari ini? Macam tu. Every day, tiap-tiap hari fikir. Baik, ini ayat Quran. Dan ayat yang terakhir, dan kalau saya nak cerita dari segi bahasa Arab dia sikit, dari segi bahasa Arab dia lah kan. Kalau yang ini, macam saya sebut tadi lah, past tense, fi'il madhi. Past tense. Apabila kamu telah selesai, nampak? Kamu telah selesai melakukan kebaikan. Fansab ni kita panggil dalam bahasa Arab fi'il amar. Apa fi'il amar? Kata kerja perintah. Bila kamu selesai, kamu hendaklah buat benda lain. Kamu kena buat kebaikan lain. Itu dipanggil dalam bahasa Arab fi'il amar. Dia tak sama macam bahasa Inggeris tuan-tuan. Past tense, future tense, present tense. Tak, dia lain sikit. Bahasa Arab ni dia ada past tense, present tense pun ada. Dia ada kata kerja perintah, command tense. Dia ada special sikit. Baik, ayat yang terakhir pun motivasi kepada kita juga. Ayat ini sangat memberi motivasi. Sebab tu saya selalu nasihatkan kalau kita berada dalam kena menghadapi ujian atau interview ataupun anak-anak kita nak periksa. Sekarang anak-anak kena UPKK kan, kena darjah 5 contohnya. Saya selalu pesan baca macam itu. Saya sendiri pun lah, daripada dulu kecil pun memang kalau exam saya akan baca Alam Nashrah dan Wal Asri. Pesan dengan anak-anak kita baca, bila nak periksa baca, InsyaAllah. Itu salah satu pasti tadi lah ya. Jadi ayat akhir apa? Wa ila rabbika farghab. Betul kan? Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan kamu hendaklah kamu berserah. Baik kan? Kita dah usaha, kita dah buat macam-macam kebaikan, kita dah, ya Allah kata kita terus buat kebaikan, dan akhirnya apa dia? Dan kepada Tuhan kamulah kamu akan kamu menyerah segala-galanya. Kepada Tuhan kamulah kamu memohon segala-galanya. Dah usaha, minta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Usaha dulu, jangan tawakal kan? Kena usaha lah. Kena usaha dan serah kepada Allah. Cantik kan? Ayat ini memang sangat memberi motivasi. Betul, kita jadikan surah Al-Nashrah ni sebagai motivasi hidup kita lah. Macam mana kita nak jadi orang yang lebih baik. Bukan nak jadi malaikat, bukan nak jadi mufti, bukan nak jadi ulama, tak. Nak jadi orang lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini. Sebab ini memang ayat-ayat yang bukan hadis Nabi, bukan kata-kata ulama, tapi Allah SWT yang suruh kita buat begitu. Dan ini fi'il amar juga Ini fi'il amar. Sama juga kata kerja perintah. Fansab, farghab, itu semua fi'il amar, kata kerja perintah. Ada soalan nak tanya tuan-tuan?
belum kita habis. Ya, Sufian. Itu soalan ya. Ya. Pertama ya, kita pada ulang tadi nama Rasulullah. Okey, bagus. Maksudnya itu ulangan ayat sama. Ya. Yang kedua ya, kalau tengok masuk ayat ini, sebenarnya selepas itu susah terhadap hikmah ya. Tapi kadang ada setengah orang dia diuji, kebanyakan orang yang diuji hidup dia sendiri susah. Susah. Iya. Sampai kadang dia jadi, ada setengah orang dia jadi berkuasa, Iya. sampai dia Menyalahkan takdir dan menyalahkan Allah Ta'ala. Betul. Okey. Yang pertama tadi bagus sebab saya lupa nak sebut tu tadi. Kenapa dia berulang tu tadi? Kenapa ayat tu berulang? Sebab itu menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Taukid. Taukid ni maksud dia apa? Taukid ni adalah penegas. Maknanya nak ceritanya setiap kesusahan tu pasti ada kesenangan. Dan diulang sekali. Kan kalau kita ulang 2 kali, 3 kali, maknanya apa? Maknanya benda tu tak ada siapa pun yang boleh menafikan. Setiap kesukaran itu pasti ada kesenangan dia. Sebab itu dalam Quran berulang macam saya baca tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bukan 1-2 kali ulang. Kalau dalam surah Al-Maulana ya sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Mesti kan apa? Tak bersyukur. Tak tahu. Macam tadi, itu yang pertama lah. Yang kedua, pasal betul, memang kita tak nafikan ya. Ada orang dia berusaha bersungguh-sungguh, tapi dalam hidup ni dia memang sepanjang masa dia sukar. Memang susah. Memang sukar dan susah ya. Bukan kita pun cakap benda ni memang realiti ya, dalam kehidupan. Tapi itu semua memanglah betul. Itu memang kalau Allah nak uji seseorang itu, memang ujian dia berbeza-beza. Mungkin ujian kita ringan, mungkin ada ujian dia kurang berat, ujian dia. Ya. Tetapi orang yang sentiasa berada dalam kesukaran ini, kemungkinan lah ya, dia ada beberapa benda yang kita kena semak lah, kena check juga. Pertama, dia kena check dia punya hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan solat dia, kena check. Sebab kalau kadang-kadang benda ni jadi, apabila kita hubungan dengan Allah pun tak dijaga dengan sebaik yang mungkin. Ya, mungkin solat pun dilewat-lewatkan, ya, hubungan dengan Allah tak dijaga dengan sebaiknya. Tapi mungkin ada orang kata, solat bagus, tak ada masalah, jaga solat apa semua kan, tapi tetap juga diuji. Sentiasa berada dalam kesukaran. Mungkin kita boleh semak benda lain pula lah. Mungkin dari segi hubungannya dengan manusia pula, kena tengok pula. Mungkin solatnya terjaga, tapi mungkin ada yang sentiasa menyakitkan hati orang lain, hati keluarga ke, ya? Suka hubungan dengan masyarakat pun tak berapa baik. Jadi ada benda-benda tu memang kita kena check lah. Dan macam Ustaz Sufian sebut betul tadi kan, macam ada orang dia bila diuji tu akhirnya memang sampai tahap dia menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa Allah jadikan saya macam? Kenapa Allah jadikan saya macam ni? Kenapa Tuhan jadikan saya? Sampai tahap, ya, alhamdulillah lah, sampai satu tahap ada yang masa orang sampai seolah-olah menjadi orang yang dah bukan Islam dah. Ya, sebab dia menyalahkan Allah SWT tu sampai macam seolah-olah tak ada Tuhan pun sebenarnya. Sampai tahap macam tu. Sebab itu Allah SWT sebut, Rasulullah SAW sebut ni, dalam hadis kata, kefakiran tu boleh membawa kepada kekufuran. Kefakiran, maknanya kemiskinan tu dia boleh membawa kepada kekufuran. Sebab kalau orang tu dia rasa dia dah usaha lah, dia dah usaha lah, itu mungkin rasa dia lah, dia dah usaha lah, tapi mungkin usaha dia tu belum sampai tahap yang boleh Allah beri rezeki kepada dia. Jadi benda-benda macam tu memang kita sembah. Wallahualam lah, tapi itu pendapat saya lah. Jadi benda tu kita kena check betul. Dan ujian yang Allah bagi pada kita ni bukan sesuatu yang tidak boleh kita tanggung. Sebab kita pun tahu dalam Quran Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, setiap apa yang Allah bagi tu pasti orang itu boleh menanggung. Cuma ialah ada orang rasa macam berat sangat tu, dia punya ujian dia kan. Jadi benda-benda tu memang kena sembah. Sebab macam saya sebut ni bukanlah saya sebut saja, tapi memang saya nampak sendiri lah depan mata saya dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Memang saya nampak ada orang yang
Dia tidak menjaga hubungan dengan Allah, tapi dia nak duit banyak. Dia nak duit banyak, dia bila dah bagi pun tak cukup, tapi solat pun tak cukup. Bila orang ambil bahagian dia, pandai pula dia halal haram tu. Saya haramkan, saya tak bagi awak ambil ni, saya haram tu. Pandai pula mengharam-haramkan. Tetapi solatnya tidak dibuat. Tiba-tiba bab harta, bab ni, bab wang ringgit, terus tahu hukum hakam. Itulah masalah. Jadi itulah kita sedaya kan. Memang setiap orang ada ujian masing-masing, tapi kita cuba sedaya untuk jaga hubungan kita dengan Allah sebaik mungkin, mudahkan urusan orang lain. Dia kadang-kadang macam karma juga, dia bagi hukum karma kan. Kalau kita menyusahkan orang, kita cerewet dengan orang, memang akhirnya benda tu kembali kepada kita juga. Sebab itu apa saja kerja, apa saja tugasan kita, kalau contoh kita di pejabat, tempat kerja kita, mana yang kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Jangan kita jadi terlalu cerewet atau perfectionist dan sebagainya dalam tugasan. Saya sendiri begitu. Kalau saya sebagai pensyarah, memang saya akan mudahkan segala mana yang boleh. Kalau saya pegang jawatan pentadbiran, saya akan mudahkan. Sebab kita nak supaya benda tu kembali pada kita balik. Bila kita mudah urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Saya pegang tu je. Saya pegang tu je. Kalau nak tenang dalam hidup macam tu je lah tuan-tuan. Wallahualam. Itu yang saya boleh bagi lah pendapat saya. Jadi saya situ je lah kot untuk pagi ni, insyaAllah. Yang baik kepada Allah, kurang aman saya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mungkin 2 minggu lagi insyaAllah, kalau ada rezeki kesempatan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.